Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam pernah berborak-borak dengan seekor semut. Namlatun wahidatun, seekor semut. Maka Nabi Sulaiman tanya, "Ya namlah, kam yakfiki fis sanah min at-ta'am?" Wahai semut, kamu ni kalau untuk setahun kamu perlukan berapa banyak bekalan makanan? Maksudnya Nabi Sulaiman tanya tu kerana Nabi Sulaiman nak menanggung, nak menampung, nak memelihara, nak membiayai rezeki setahun kepada siapa? Kepada seekor semut. Maklumlah Nabi Sulaiman kaya raya. Nabi Sulaiman ni raja dunia, bukan raja benua. Bukan apatah lagi sebenarnya setakat raja sebuah empire atau sebuah negara kecil. Raja dunia Nabi Sulaiman ini. Timur barat, utara selatan, satu bumi dia jadi raja pada zaman tu. Bahkan bukan hanya menguasai manusia, dengan jin-jinnya, dengan setan-setannya, bahkan dengan binatang-binatangnya sekali dia kuasai, dia rajanya. Tak ada dalam sejarah orang lebih besar kerajaan daripada Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Kekayaannya jangan cakap lah, memang kaya gila-gila punya, luar biasa. Saya pernah dengar daripada Allahyarham Ma'lim Dimyati rahimahullah juga pernah cerita, Nabi Allah Sulaiman minta izin sama Allah, "Ya Allah, izinkan hamba, Engkau ya Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, sebab Engkau Al-Ghani, Al-Quddus, yang maha kaya, yang maha luar biasa. Hamba ini adalah hamba-Mu ya Allah, Nabi-Mu, orang yang paling kaya dalam dunia." Bukan dia nak menunjuk-nunjuk, tapi dia nak mengajar kita umat akhir zaman. Aku ni orang paling kaya, paling berkuasa, paling power, paling berpengaruh dalam dunia. Tak ada dalam sejarah umat manusia lebih berkuasa daripada Sulaiman. Izinkan hamba ya Allah memberi makan kepada makhluk-makhluk-Mu satu hari sahaja, tak payah lama-lama. Betul tak? Pokok hari ni ada umur pokok Musang King yang kat hutan Raub contoh, ada dah umur 40 tahun, 50 tahun, boleh hidup. Kenapa? Kerana diberi rezeki oleh Allah. Walaupun musim kemarau, musim banjir, boleh hidup. Allah pejam mata beberapa orang yang berkuat kuasa daripada melihat tempat tersebut sehingga tidak terjadi benda-benda yang aneh kan, contoh masih boleh berleluasa dibuat kerja. Kerana apa? Kerana Allah bagi rezeki kepada pokok itu. Ada orang yang umurnya 80 tahun boleh hidup. Kenapa? Diberi rezeki oleh Allah. Setiap hari diberi rezeki oleh Allah. Orang dulu pun boleh hidup. Kenapa? Diberi rezeki oleh Allah. Umur ni dah berapa tahun umur dunia ini? Sebahagian ulama kata antara kita dengan Nabi Adam hampir 7,000 tahun. Itu pendapat yang tidak sahih, diambil daripada pendapat ahlul kitab. Pendapat yang sahih kata ulama, kita tidak tahu jumlahnya. Boleh jadi jutaan tahun silam. Boleh jadi antara kita dengan Nabi Adam bilion tahun atau ratus juta tahun silam. Dan itu mungkin lebih mendekati kepada kebenaran saintifik, sebab ditemukan fosil-fosil manusia yang dah berumur jutaan tahun. Tapi orang-orang kata itu manusia purba yang masih berbentuk macam Darwin punya datuk tu, apa, monyet. Teori Darwin tu sebenarnya tidak seperti itu. Manusia tidak berasal daripada monyet, itu memang daripada zaman dahulu. Sebab ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Iqdul Yawaqid wal Jawahir fi Aqaidil Akabir, Al-Yawaqid wal Jawahir fi Aqaidil Akabir, bahwasanya Al-Imam Muhyiddin Ibn Al-Arabi rahimahullah pernah bertemu di alam kerohanian dengan satu orang Nabi. Maka ditanya oleh Imam Ibn Arabi, "Man anta?" "Ana Adam alaihi salam." Saya Nabi Adam yang mana satu ni? Adam yang pertama sekali, bukan Adam ni ente. Loh, memangnya ada berapa banyak Adam? Adam ada 20,000. Nabi Allah Adam ada 20,000 orang Nabi Adam yang pernah masuk ke muka bumi ini. Nabi Adam kita ni yang terakhir. Nabi Adam kita ni Nabi Adam yang terakhir. Ada hadis Nabi SAW beritahu antara Adam kita ni sebelumnya telah didahului oleh 20,000 Nabi Allah Adam yang lain. Adam kita yang dalam Quran ni yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali. Ini semua zaman berapa juta tahun silam. Berapa puluh juta tahun silam. Ini semua diberi rezeki oleh siapa? Oleh Allah. Dan Allah tak pernah kehabisan rezeki. Hari ini walaupun pandemik, Covid, PKP, orang tak kerja 3-4 bulan, sihat walafiat, dia tambah gemuk ni. Tambah gemuk. Balik madrasah saya tengok, ya Allah, kemarin kat madrasah sebelum PKP kurus, balik PKP, ya Allah, montel-montel semua ni. Padahal bapak tak kerja, mak tak kerja. Boleh hidup kenapa? Allah bagi rezeki. Kekayaan Allah Al-Ghani. Nabi Sulaiman tahu hakikat itu. Dan beliau juga tahu dia yang paling kaya dalam dunia daripada kalangan makhluk. Minta izin, ya Allah, saya tak nak bagi rezeki pada makhluk-Mu 1 bulan atau setahun, tak, ya Allah. 1 hari saja izinkan saya, ya Allah.
Kata Allah, ente takkan mampu wahai Adam. Bagi rezeki ni kerja aku, bukan kerja makhluk. Kerana itu jangan menyembah pada makhluk, jangan menyembah pada bos. Jangan nak gosok-gosok bontot toke ente, jangan. Yang bagi rezeki Allah kok. Faham tak? Ente takkan mampu. Jangan kata bos ente. Nabi Sulaiman kata Allah takkan mampu kok. Ente siapa dibandingkan Nabi Sulaiman? Bos kamu tu dibandingkan dengan Nabi Sulaiman, siapa kaya lagi? Allah bagi tahu dengan jelas, kau takkan mampu wahai Sulaiman. Walaupun hanya 1 hari, apalagi setahun. Wahai Allah, tak apa, izinkan hamba nak cuba juga. Sebab kita ni kalau tak merasa sendiri, tak yakin kadang-kadang. Tapi Nabi Adam dan Nabi Sulaiman yakin. Cuma dia nak bagi peringatan, nak bagi pengajaran kepada kita. Maka hari itu pun dia kerahkan seluruh menteri-menteri dia yang ada di timur, di barat, kumpulkan perbendaharaan makanan yang ada di seluruh jajahan beta, semua kumpul masuk dalam gudang semua. Oh, hari itu memang dahsyat lah. Kilang-kilang mengkilangkan makanan yang amat banyak. Maka diarahkan, perintahkan kepada seluruh di muka bumi ini, siapa-siapa yang hari ini yang nak minta makanan, sama ada manusia, jin, burung-burung, ikan di laut, harimau di rimba, semua jangan minta sama Allah, tapi minta sama Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman akan menjamu seluruh makhluk Allah pada hari ini. Maka terhimpunlah gunung makanan, bergunung-gunung makanan. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, rakyat jelata dah beratur, berjuta-juta orang dah beratur nak ambil giliran, ambil makanan daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Binatang-binatang yang ada di darat, di laut, bahkan yang ada di hutan-hutan pun dah berderet sampai. Tengah-tengah mereka nak beratur, nak diagih-agihkan, tiba-tiba air laut berombak besar macam tsunami. Terperanjat semua, lari lintang bukang. Habis betul, barisan tu terputus habis semua. Takut lari, takut banjir. Rupanya bukan ada tsunami atau ada gempa bumi. Seekor ikan nun yang sangat besar, yang tak pernah muncul ke permukaan darat dunia, melainkan ketika mengeluarkan, memuntahkan Nabi Allah Yunus sahaja pada hari Asyura. Berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak pernah munculkan diri di permukaan laut, tapi pada hari itu munculkan diri ke permukaan laut. Kenapa? Kerana setiap hari dia punya badan ni besar, luar biasa besar. Tak boleh kita bayangkan ikan paus yang dalam TV, Mac yang ente tengok dalam TV tu, filem, kalah besar itu. Lagi besar ni ikan nun. Sangat besar. Setiap hari dia kenyang makan kerana di bawah hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah tarbiyahnya Allah. Tapi hari itu dia kelaparan, cari-cari tak dapat makan, dia bertanya sama Allah, "Ya Allah, mana makanan saya? Kenapa tak dapat makanan lagi hari ini ya Allah? Dan nak masuk petang hari dah." Kata Allah, "Jangan minta sama aku. Hari ini minta sama Sulaiman, sebab dia dah minta izin sama aku, dia nak mentauliah, nak mengurusi hal ini." Itu yang dia keluar daripada lautan dalam yang tak pernah muncul, tiba-tiba muncul hari itu. Minta menghadap Nabi Sulaiman, minta makanan. Maka ketika itu Nabi Allah Sulaiman kata, arahkan seluruh makanan dalam gudang, kasih makan sama ikan nun. Dikumbahkanlah, dibaling, diberikanlah. Habis satu gudang. Ikan nun kata lagi, "Wahai Nabi Sulaiman, kasih lagi." Bergudang-gudang sampai kering perbendaharaan kekayaan Nabi Allah Sulaiman daripada makanan-makanannya, dan disumbatkan ke mulut ikan nun. Ikan nun masih lagi lapar, tak cukup. Ini tak cukup wahai Nabi Sulaiman. Biasa Allah bagi saya makan lebih banyak daripada ini lagi. Akhirnya apa? Seekor ikan nun sahaja Nabi Sulaiman sampai kehabisan stok makanan yang beliau punya di seluruh seantero dunia di bawah jajahan beliau, habis nak kasih seekor ikan nun. Belum lagi rakyat jelata, belum lagi rimau, belum lagi burung-burung yang ada di sana. Maka saat itu yakinlah dia tersujud kepada Allah akan keagungan Allah. Antal ghaniyul quddus ya Rabb, engkau lah yang maha kaya ya Allah ya Rabbal alamin. Maka beliau ni selalu dalam riwayat kata Habib Bakar, ini cerita daripada Ma'al Dimyati, Habib Bakar Masyhur Al-Adli cerita bila dia jumpa seekor semut tu, dia cakap dengan semut, "Kam yakfiki minas sanah." Wahai seekor semut, kamu ni agak-agak bau banyak, stok makanan cukup untuk kamu selama setahun. Maka semut kata, "Yakfini habbatun minat ta'am ya Nabi Allah Sulaiman." Hamba kalau nak makan ni, hamba bukan badan besar sangat, saiz kecil je, kerempeng je, pinggang kerengga terus. Sebutir nasi basmati tu cukuplah kan ibaratnya. Habbah minat ta'am, sebutir je basmati. Kalau buat nasi biryani tu sebutir cukup. Kalau ente kan satu dulang tak cukup. Kan? Kalau satu hari, kalau semut setahun, sebutir tu nasi itu biryani cukup, kata beliau. Kata bukan beliau, kata semut. Tersilap pula cakap beliau, nanti kata ustaz beliau pula saya. Okey. Maka Nabi Allah Sulaiman bila dah dengar jawapan semut tersebut,
beliau arahkan tentera dia atau bawahan dia bawakan satu kotak. Maka dia ambil kotak yang cantik semua, diletak di hadapan Maharaja Sulaiman. Maka kata beliau, minta sebutir nasi biryani tu, taruh sebutir makanan, taruh dalam kotak sebut, ambil semut, masuk dalam, tutup, kunci, gembok. Nah, dah hiduplah ente setahun, kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dibiarkannya seekor semut di dalam kotak, tak boleh keluar dan tak payah bingung-bingung cari rezeki, sebab saya dah siapkan rezeki kamu selama setahun. InsyaAllah tahun depan saya buka. Saya akan buka, saya akan masukkan lagi sebutir nasi tersebut. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kata Abu Bakar Masyhur Adri, berlalu setahun. Bila berlalu setahun, maka Nabi Allah Sulaiman alaihissalam buka balik peti tersebut. Beliau tengok semut tu, dan beliau tengok di sebelah semut sebutir nasi biryani tadi, sebutir makanan tersebut tak habis, tinggal separuh sahaja. Ni setelah berlalu setahun, tinggal separuh sahaja. Maka Nabi Sulaiman pun murka lah, baginda pun murka. Panggil semut, semut, dia boleh bercakap dengan binatang. Sebab mukjizat Nabi Allah Sulaiman disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Sulaiman berkata-kata dengan semut. Bahkan surah semut dimuliakan oleh Allah dengan nama surah khusus, surah An-Naml, surah semut. Maka Nabi Sulaiman kata, "Kaif ente? Bagaimana ente ni? Bagaimana ente? Qul tili, ente cakap dengan anak, ente punya makanan setahun sebutir beras, sebutir makanan. Tapi kenapa sekarang ni separuh je? Kenapa ente menipu dengan saya? Tak cakap betul-betul." Dijawab oleh semut, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, na'am, betul, saya tak tipu. Saya cakap apa adanya. Akan tetapi," katanya, "kuntu tahta hukmillah." Saya dulu di bawah inayahnya Allah, di bawah hukum hakamnya Allah, di bawah peliharaannya Allah, di bawah nazrahnya Allah, di bawah tanggungjawabnya Allah. Tapi falamma habastani, ketika mana kau penjarakan aku, kau tangkap aku, kau masukkan aku dalam peti ini, kau dah siapkan makanan aku setahun, kau kata nanti setahun lagi kau akan buka, kau akan bagi makanan kepada aku tambahan lagi, betul tak? Kata beliau, betul tak? Aku tahu, alim tu anak bashar. Aku tahu walaupun kau dah berjanji, walaupun kau nabi, tapi engkau bashar. Kau adalah manusia. Kau adalah makhluk. Ini akidah siapa ni? Seekor semut yang hitam halus. Kalau kalau saya, ana tidak memahami akidah tauhid seperti seekor semut ini, saya lebih hitam daripada si semut itu, saya lebih kerdil daripada si semut itu. Kata beliau, "Falamma habastani ya Nabi Allah Sulaiman, ketika mana kau penjarakan aku dalam peti ini, araftu annaka bashar, aku tahu kau adalah manusia. Wa qad tansa, yang namanya manusia boleh jadi terlupa. Al-insan summiyal insan li nisyanihi, manusia dinamakan manusia kenapa? Kerana dia punya sifat pelupa. Kalau dia tak punya sifat pelupa, bukan manusia namanya. Karena dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempat melakukan kesalahan dan tempat melakukan kelupaan. Itulah manusia, hakikat manusia yang sebenar-benarnya. Engkau manusia dan boleh jadi engkau terlupa. Aku takut nanti setelah setahun kau terlupa keberadaan aku dalam kotak ini, sehingga nanti nanya aku nanti. Kalau kau terlupa makanan aku dah berpegang teguh pada ucapan kau, aku pegang teguh pada pendapat kau semua. Tiba-tiba setahun kau terlupa, dan wajar kalau kau terlupa, dan tak jadi aneh kalau kau terlupa, sebab kau bashar, kau manusia, kau makhluk, kau bukan Tuhan, kau bukan Allah, kau walaupun Nabi tapi kau bashar. Kerana itu aku mengambil langkah jaga-jaga, kata semut tersebut. Satu hari biasanya kalau aku makan pagi sekali, malam sekali, sekarang aku terpaksa puasa. Pagi makan, malam dah tak payah makan. Pagi malam makan, malam dah tak payah makan. Yang sepatutnya satu hari, contoh dua pinggan, dah jadi satu pinggan aja. Kenapa? Untuk berjimat cermat. Untuk berjimat cermat, supaya nanti kalau kau terlupa setelah setahun, aku dah dapat stok yang lebih untuk aku berhati-hati. Itu kata seekor semut, hadirin hadirat. Ini dia. Bahawasanya yang perlu kita ambil manfaat, ambil iktibar daripada kisah tersebut. Bagaimana tauhidnya binatang-binatang itu di dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana mereka itu bermuamalat. Kan itu dalam hadis-hadis juga ada menceritakan tentang bagaimana ada menceritakan secara hakikatan, ada juga hanya menceritakan sekadar syariat. Dan ini sebagai contoh, sebagai syariat saja. Nabi Allah Sulaiman bukan dia nak menjadi Tuhan, tapi dia nak mengajarkan syariat kepada kita. Bagaimana beliau ingin menunjukkan kekuasaan Allah, keagungan Allah dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.